Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya memanjat rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat diberi peluang untuk berbicara bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan hidup dalam keadaan aman dan damai walaupun negara kita sekarang ni dilanda pandemik COVID-19. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian sihat hendaknya bersama-sama dengan keluarga tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedar tak sedar sudah hampir setahun lebih dunia diserang dengan wabak COVID-19. Wabak ni mengancam sesiapa sahaja yang telah dijangkiti sehinggakan World Health Organization iaitu WHO mengeluarkan nyataan bahawa wabak serangan terburuk selepas wabak Ebola, wabak SARS dan sebagainya. Sehingga 12 Jun 2021, data yang dikeluarkan oleh WHO ialah 178 juta kes telah berlaku di serata dunia dan melibatkan 3.86 juta orang yang terkorban. Amerika merupakan negara yang tertinggi berlakunya kes harian serta kematian. Mengikut maklumat KKM, negara kita, Malaysia, sehingga waktu ini wabak ni telah pun menyebabkan seramai 4,348 orang terkorban daripada 691,000 kes harian dilaporkan. Fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan, adakah kes korban harian akan meningkat? Adakah kita dapat menurunkan kes harian yang semakin hari semakin bertambah? Adakah kita mampu menang untuk memutuskan rantaian jangkitan wabak yang sedang menggila ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, setiap hari Perdana Menteri terpaksa membuat perutusan khas pada hari berikutnya dan merayu supaya rakyat mengawal serta mengurangkan pergerakan supaya COVID-19 tidak terus merebak kepada orang lain. Tak cukup dengan tu, pihak kerajaan turut menggunakan artis-artis yang berpengaruh seperti Datuk Seri Siti Nurhalizah untuk membantu kerajaan dalam memberi khidmat sosial masyarakat dan merayu supaya rakyat Malaysia terus stay at home dan tidak pulang ke kampung. Malah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia turut merayu supaya masyarakat dapat membantu dengan tidak menambah bilangan kes di hospital. Pihak media sama ada radio, televisyen, akhbar, media sosial memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan dalam mewawarkan kempen stay at home demi untuk mengurangkan penambahan kes positif berjangkit di Malaysia. Namun, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di manakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat bagi membantu dalam membasmi penularan wabak COVID-19 ini? Tepuk dada, tanya selera. Pihak kerajaan juga mengarahkan rakyat untuk kekal berada di rumah masing-masing dan mengurangkan pergerakan selama 14 hari sahaja, selain menjaga kebersihan diri sebagai langkah pencegahan. Namun, masih ada segelintir rakyat yang membuka gerai untuk jualan, bersukan dan bersia-sia. Di manakah peranan kita sebagai rakyat yang prihatin bagi menyokong tindakan kerajaan dalam membasmi virus ini? Janganlah kita bersikap pentingkan diri kerana kita fikir sihat tetapi tanpa kita sedar kita adalah pembawa virus tersebut. Berbagai cara awal telah diwujudkan oleh pihak kerajaan melalui jabatan-jabatan kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan agar wabak COVID ini terkawal. Pihak kerajaan juga memperketatkan syarat-syarat pergerakan serta untuk rentas negeri, namun masih ada yang berdegil dan cuba untuk mengatasi undang-undang serta SOP yang telah dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak pandemik melanda negara kita, beberapa tokoh-tokoh ekonomi menyatakan rasa kebimbangan mereka terhadap pencapaian ekonomi negara, khususnya berkaitan dengan syarikat-syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC. Dua punca tersebut adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dan kelemahan pengurusan syarikat tersebut. Ramalan serta kebimbangan tokoh-tokoh ekonomi negara mula terbukti apabila PNB menunjukkan prestasi yang lebih rendah dan negara kita dikejutkan dengan kerugian bersih suku tahun kedua iaitu April hingga Jun Petronas sebanyak 16.5 bilion. Tuan-tuan, puan-puan, saya percaya dan yakin orang ramai sudah tahu yang sektor perbankan mengalami masalah besar akibat pengucupan ekonomi kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Dan beban yang jatuh ke atas bahu bank berikutan pelaksanaan moratorium pembayaran balik hutang di bawah pakej rancangan kerajaan Perikatan Nasional, iaitu Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan pada 2 September bahawa jumlah yang terbabit di bawah pakej tersebut mencapai 78 bilion. Apa yang dapat saya simpulkan ialah prestasi GLIC, UMNO dan sektor perbankan khususnya akan memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan kebajikan pelabur kecil menabung melalui skim saham amanah seperti yang dikeluarkan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pihak kerajaan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat serta tak pernah melupakan jasa-jasa petugas barisan hadapan yang sentiasa bertungkus lumus bagi mengekang wabak COVID-19. Antara bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan ialah seperti bantuan bil elektrik. Pihak kerajaan setuju untuk tanggung kos pemberian diskaun bil elektrik berjumlah 662 juta. Kepada pelajar yang telah tamat belajar, PTPTN telah memberikan penangguhan pembayaran pinjaman. Pihak bank telah pun bersetuju memberikan moratorium kepada para peminjam dan juga dilanjutkan kepada satu jangka masa kepada golongan B14 yang terjejas pendapatannya ketika COVID-19. Pihak kerajaan juga telah meluluskan sebanyak 160 juta sebagai bajet tambahan yang disalurkan kepada 26 hospital untuk membeli ubat-ubatan, peralatan dan lain-lain lagi. Sebagai rakyat, kita seharusnya bersyukur kerana apa yang kita semua perolehi adalah lebih daripada apa yang rakyat-rakyat di negara lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada pihak cuba mengampi-ampikan kemarahan rakyat dengan menyatakan bahawa pihak kerajaan kita begitu lambat untuk memberi suntikan vaksin kepada rakyat. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bijaksana supaya tidak mudah terpedaya dengan dakyah-dakyah serta hasutan fitnah yang dibawa oleh golongan-golongan yang ingin menjatuhkan pihak kerajaan yang sedia ada. Petik daripada maklumat yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan COVID-19, seramai 3,08,429 rakyat Malaysia telah divaksin sehingga 31 Mei 2021. Daripada jumlah tersebut, 1.9 juta telah mendapatkan dos pertama suntikan vaksin COVID-19, manakala 1.1 juta telah melengkapkan dos kedua. Pihak kerajaan telah mensasarkan dan memastikan seluruh rakyat dalam negara ini akan divaksinkan sepenuhnya. Justru, saya memohon sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk terus bersabar. Ini kerana pihak kerajaan kekurangan kaki tangan yang dibekalkan oleh pihak KKM. Namun begitu, pihak kerajaan sentiasa komited untuk memastikan seluruh rakyat dalam negara ini akan divaksin sepenuhnya menjelang 2022 nanti. Akhir kata daripada saya, memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang arif lagi bijaksana agar terus menjaga SOP yang ditetapkan seperti sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di rumah-rumah dan tempat-tempat yang sesak, sentiasa membersihkan diri terutamanya tangan apabila bersentuhan dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ingatlah, kita masih belum menang. Andai kata kita mahukan semula kehidupan kita kembali normal, kita bersama-sama perlu berjuang, membantras serta berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Waimah saban hari kes semakin naik, semakin meningkat. Janganlah kita mudah berputus asa. Sama-samalah kita berdoa memohon kepada Allah SWT agar dihapuskan segera wabak penyakit ini dari muka bumi. Ingatlah, tiada apa yang mustahil untuk dilakukan. Cuma ia terpulang kepada diri kita, sama ada kita hendak ataupun tidak. Jikalau ada salah dan silap sepanjang saya berbicara, saya memohon maaf atas kekhilafan diri saya. Sekali lagi, saya percaya kita semua mampu melakukannya. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.